nak tengok dulu macam mana keadaan kan. Okey, kita mulalah kan. Boleh kan? Kita mula 8.30. Okey, aspek dan alasan 10 markah SPM 2000 ni. Ni soalan ni berdasarkan daripada SPM 2003 sampai 2019. Okey kan, modul lah. Okey. Cikgu akan bincangkan tajuk pertama iaitu daya dan tekanan. Sambil cikgu terang, cikgu akan bagi penerangan sikit lah. Dan cikgu minta kamu tumbuh betul lah. Dan daya tekan ni adalah satu topik yang ada target cikgu lah untuk keluar SPM nanti kan. Jadi kamu boleh tengok kan dalam soalan esei. Okey. Okey, tengok sama kan. Okey. Rasanya kamu pun ada bahan ni kan. Bahan ni tak apa. Okey, ubah sikit lah kat bawah pula ni. Okey. Ni bukan aspek dan alasan untuk tajuk daya tekanan. Okey, pertama size of piston. Piston kedua kan. Size of piston ataupun piston kedua biasanya dalam prinsip Pascal, prinsip kedua mestilah piston yang lebih besar. Kalau piston yang pertama saiz dia lebih kecil. Kena ingat tu kan. Sebab apa? Ni. Bila piston ni besar, maka dayanya pun besar. Kan? Dayanya pun besar lah. Daya pun besar kan. Jadi menghasilkan daya output yang besar. Kan? Piston besar menghasilkan daya output yang besar. Okey. Ini untuk saiz kipas. Kipas yang melibatkan kipas. Apa-apa kipas lah yang dalam soalan. Bila benda tu besar, kipas besar mesti ada benda yang besar kan. Ataupun bila kipas yang besar, jadi banyak. Bila kipas besar, banyak udara dapat ditarik, disedut ke apa macam tu kan. Okay, more air can be sucked, more force ataupun menghasilkan daya yang lebih. Ini pun boleh kan. Kipas yang besar, daya dia lebih kan. Tu pun boleh. Jadi cikgu suruh kamu hafal macam ni lah. Kalau kipas besar, daya yang besar. Okey kan. Okey, floor nozzle size. Ni kan, floor nozzle size. Untuk ni, untuk vacuum cleaner, kita nak membuang habuk lah. Kita pilih nozzle size yang luas. Ni wider, floor. Okey kan. Jadi dia kata banyak. Bila benda tu luas, besar, ni melibatkan size kan. Sebab tu cikgu tulis ni size. Bila saiz tu besar, maka banyak haba yang boleh disedut. Macam ni kan. Kipas besar, banyak udara dapat disedut. Ingat kan. Kalau besar tu banyak. Bila besar, daya pun besar. Ni contohlah. Okey, tak. Okey kan. Cikgu teruskan. Okey, size of bulb. Kalau hydrometer kan, hydrometer yang rendamkan dalam air tu. Kalau hydrometer tu besar, okey, besar kan? Dia punya ni, apa yang besar? Daya apung yang besar. Tengok. Saiz bulb besar, yang bawah tu besar, jadi daya apung yang tinggi. Okey. Okey, rakit pula. Kalau rakit yang besar, saiz rakit yang besar, okey, contoh dia. Rakit yang besar, dia dapat apa? Can accommodate more participant. Boleh menampung ramai peserta. Itu contohlah. Contoh. Okey. Yang berikutnya, saiz balloon. Ini untuk hot air balloon. Ataupun balloon ni, melibatkan balloon lah. Tengok sini pula. Saiz balloon yang besar. Dia akan menghasilkan daya apung yang besar. Ni sama dengan konsep bulb ni tadi lah. Sebab saiz dia besar, daya apung yang besar. Saiz balon yang besar menghasilkan daya apung yang besar. Ataupun isi padu udara sesar yang lebih besar. Ini melibatkan saiz kan. Size of the sail. Size of the sail. Sail ni untuk layar. Layar kalau menggunakan kapal layar lah ni kan. Jadi kamu boleh tengok sini. Saiz yang besar menghasilkan daya yang lebih besar. Okey kan. Okey ni bola pemicit. Okey, bola pemicit. Nanti kita akan tengok soalan macam mana kan. Bola pemicit kat sini. Bola pemicit yang besar.
Jadi bila besar banyak udara banyak dalam bekas tu kan, dia produce a greater pressure atau banyak udara yang ada dalam tu, dia akan menghasilkan tekanan yang lebih tinggi. Ni contoh. Okey, cikgu pergi balik tadi. Apa kesimpulan dekat sini? Jadi apabila saiz besar, contoh ni, daya besar. Ini saiz besar, daya besar, tapi kita namakan daya apung. Okey, untuk balon pula, saiz besar, daya apung juga. Jadi ada persamaan. Begitu juga dengan layar, saiz layar yang besar, daya yang lebih besar. Apa kesimpulannya? Bila saiz tu besar, daya tinggi. Itu antara jawapan yang boleh kamu terima kan. Okey, boleh faham tak? Daya besar, saiz besar, daya besar. Kipas besar, daya besar. Okey. Ataupun dalam kes ini, banyak ni lah. Udara habuk disedut lah apa kan. Tu. Okey, boleh faham kan? Ini untuk bab daya dan tekanan. Okey, kita pergi pada slide yang berikutnya. Slide yang berikutnya iaitu ni lah ketumpatan. Ni dah umum lah. Cikgu suruh kamu hafal lah ni kan. Bila periksa nanti tolong hafal ni, ingat terus. Keluar saja ada pelajar cikgu dia terus salin saja benda ni. Contohnya ketumpatan yang rendah. Apa alasan dia? Siapa yang cuba? Ringan. Ringan. Senang, ringan. Tapi cikgu cadang jawab 3 alasan kan. Kamu jawab ringan. Lepas tu inisial yang rendah, jisim yang kecil. Itu cadangan cikgu lah. Okey kan. Tapi kalau kamu nak jawab ringan, kalau dah tak ingat sangat, ingat ringan dulu. Jawab ringan dulu kan. Tu dah. Okey. Okey, next kekenyalan ataupun elasticity. Okey, kekenyalan elasticity tinggi. Bila kekenyalan tinggi, biasanya kita terang dia mudah kembali ke bentuk asal ataupun dia lebih kenyal lah. Kekenyalan lebih kenyal tapi kekenyalan tinggi maksudnya dia boleh mudah kembali ke bentuk asal. Ni contohlah. Okey, kekuatan tinggi. Apa? Tidak. Apa dia? Siapa yang cuba? Tidak mudah pecah. Ini boleh hafal kan? Siap-siap. Okey, yang berikutnya takat didih yang tinggi. Tidak mudah mendidih, tidak mudah meruap. Ini semua boleh hafal kan. Kamu hafal siap-siap senang. Kalau ada je ni kamu tulis. Kalau tak ada pun nak tulis pun no problem. Tak ada masalah juga sebenarnya. Sebab semak bebas nak periksa. Okey, bahan. Cikgu dah terang kamu. Kalau melibatkan bahan, kita kena sebut nama bahan tu kan supaya mudah kita menjawab. Contohnya bahan plastik. Plastik apa? Ringan, ketumpatan rendah. Ringan, ketumpatan rendah. Ni contoh kan. Ringan. Ataupun hidrometer. Bahan hidrometer dia buat apa? Daripada kaca. Kaca. Ni lain sikit kan. Tak boleh jawab macam ni lah. Kaca ni dia kurang lah. Kita kata elakkan hakisan. Dia tak ada tindak balas dengan ni lah. Bahan-bahan kimia ke apa kan. Ataupun cecair yang kita nak rendamkan tu. Maksudnya rendah dalam asid ke apa kan. Itu contoh lah. Okey. Bahan belon. Kalau kamu tak tahu, kamu sebut saja dia adalah. Kalau tahu nylon tak apalah. Kamu kata kuat pun boleh lah. Tidak mudah koyak pun boleh. Tapi nylon dah tentu jawapannya ringan. Kuat. Ni. Ini modal kan. Ringan. Kuat. Light, strong. Okey, ni boleh kan. Okey. Kita pergi yang seterusnya. Permukaan. Permukaan macam mana kita pilih? Permukaan ada kan. Kalau permukaan tu licin. Papan lucur licin. Dah tentu dia mengurangkan daya geseran. Ya. Kalau permukaan kasar macam mana? Dia menambahkan daya geseran. Ya, itu kamu tahu tu. Okey. Bentuk. Bentuk ni popular, streamline, bentuk larus ataupun aerodynamic. Mungkin juga letak tempat lain lah ni. Okey. Apa dia? Mengurangkan rintangan. Mengurangkan rintangan kan? Rintangan. Rintangan apa tengoklah. Rintangan dalam air ke, rintangan kat udara ke kan? Jadi dekat periksa kamu bawa je nota cikgu ni yang benda ni, kamu boleh hafal siap kan contohnya. Jenis cecair, minyak. Kenapa kita minyak tak pilih air? Kita pilih minyak dalam sistem hidrolik. Sebab apa?
minyak tidak boleh dimampatkan. Itu satu hal. Air pun tidak boleh dimampatkan juga. Tetapi minyak ini jawapan paling tepat ni lah. Minyak tiada gelembung udara ataupun no air bubbles. Untuk minyak lah. Okey kan? Okey, cikgu teruskan lagi kan untuk yang seterusnya. Ni, cikgu kena ubah pula ni duduk sini pula. Okey. Bahan untuk penghantaran bendaleh cecair dalam tajuk prinsip Pascal hydraulic system, kita pilih aluminium, steel ataupun keluli. Keluli steel samalah. Jadi kamu nampak aja benda ni, kalau aluminium kamu ingat ringan dan kuat, keluli kuat dan tahan karat. Biasanya macam tu. Kan? Itu contohlah kan. Okey, cikgu teruskan yang seterusnya. Okey, ni soalan sistem hidrolik brake system. Sistem hidrolik kan. Ni soalan ni. Mari kita tengok sama-sama. Okey kan. Kat sinilah. Okey. Jenis cecair. Minyak. Dalam kamu tak ada jawapan kan? Boleh kita bincang kat sini. Nak tengok jawapan atas pun terpulang. Jadi kenapa kita pilih minyak? Baru tadi bincang. Minyak kenapa? Ya, minyak kerana tiada gelembung udara dan minyak tidak boleh dimampatkan. Ingat dalam prinsip Pascal, cecair tidak boleh dimampatkan dalam sistem yang tertutup. Jadi hidrolik ni, sistem ni adalah satu sistem yang tertutup. Okey kan? Tu maksud cikgu lah. Okey. Yang berikutnya, takat didih. Takat didih yang tinggi. Cecair ni mesti mempunyai takat didih yang tinggi. Kenapa kita pilih takat didih yang tinggi? Sebab tidak mudah mendidih. Itu jawapan Trewan kan. Tidak bertukar pada gas. Does not vaporize. Tidak meruat. Kamu jawab banyak sikit lah. Kalau kamu tak ingat, senang je. Takat didih tinggi, tidak mudah mendidih. Itu pun boleh. Kalau kamu nak jawab. Kan? Ataupun tidak mudah meruap. Cukup. Kalau kamu takut pening sangat nak hafal kan. Okey. Dekat exam ni kena hafal sikit kan. Okey. Boleh kan? Itu jawab soalan periksa kan. Okey. Kamu boleh tengok cikgu punya ramalan kan dekat cikgu punya channel kan. Channel cikgu ada, cikgu letak ramalan lah. Tapi jangan pula marah cikgu kalau tak keluar. Cikgu agak-agak cikgu buat berdasarkan analisa cikgu kan. Jadi tengok betul. Okey, untuk ketumbatan ataupun low density, modal sama juga. Apa modalnya? Apa? Siapa yang cuba? Ringan. Ringan lah. Jawab. Ringan. Senang. Ataupun jawab. Okay, size of master piston. Piston pertama mesti size dia adalah, area dia adalah kecil ke besar? Kecil, okay. Ingat kan? Yang pertama kecil, yang kedua mesti besar. Slave piston besar kan? Okay. Jadi ni kecil. Bila kecil, daya dia pun daya kecil. Senang ingat macam tu. Bila besar, daya besar. Ingat macam tu kan? Ataupun kamu nak jawab lain pun boleh. Kamu nak jawab mana pula cikgunya ni? Okey ni. Tekanan tinggi boleh ke? Apa dia? Kuat sikit? Tekanan tekanan tinggi boleh. Ni boleh ni. Tekanan tinggi boleh. Tapi cikgu nak bagi kamu mudah ingat. Yang mana-mana yang susah nak hafal tu, hafal lah. Kalau saiz kecil, daya kecil. Boleh? Tapi kalau kamu jawab tekanan tinggi, tapi yang bagusnya tekanan tinggi lah. Sebab tekanan tu akan berpindah kepada seluruh sistem kan. Cikgu ada cerita tentang prinsip Pascal. Kalau kamu tengok video cikgu adalah Pascal, maksudnya pressure adalah seragam, PAS, pressure adalah seragam, PAS, C, closed system, AL, all direction. Tu sistem nak ingat sistem Pascal kan. Okey. Untuk yang seterusnya, material lah. Ni dah cerita tadi, aluminium, steel, material ni, bahan ni lah. Bahan yang digunakan untuk ni kan. Ni master piston. Piston pertama, ni piston kedua lah. Jadi kamu tengok sini. Sudah tentu kuat, does not easy to break, prevent leakage, not rust. Ini untuk apa? Keluli. Kan? Withstand the high pressure. Ni pun boleh lah. Sebab dalam kes ini, kamu buat small area, dia akan menghasilkan high pressure. Bila high pressure jadi material yang sesuai ni adalah aluminium ataupun
steel ataupun dia steel lah, aluminium ataupun steel kat kawasan ni kan. Okey, dia pun sama konsep dia kan. Ni dua soalan SPM kan, pernah keluar 2 kali. Jadi cikgu target juga kan, tajuk sistem brake hidrolik ni ada keluar dalam SPM lah. Target cikgu lah. Harap kamu keluar lah, kita doa sama-sama lah kan. InsyaAllah kalau besok kita mungkin nak buat kelas lagi kan. Lebih kurang dalam pukul 8.30 sampai 9.30 ke kan. Okey. Hari ni tengoklah kalau kita tak habis ni kita boleh sambung lagi kan. Kita lama sikit. Tak apa ke? Tak apa belajar? Tak apa. Boleh ke kan? Tak apa. Takut ganggu kamu nak Tak apa? ada. Tadi okey kan? Tengok. Jadi pembersih vacuum. Ni. Pembersih vacuum dia ada ni pemegang dia. Ni hose dia, tengok. Material of body. Cikgu suka sebut material body kena sebut nama apa? Bahan dia. Nama bahan. Nama bahan dia kan. Jangan sebut ketubatan rendah. Kan jadi susah kan. Jadi kamu sebut nama bahan dia seperti plastik contoh. Apa alasannya kalau plastik sudah tentu? Ketubatan Itu rendah. apa? Ringan. 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 Itu idea dia. Kalau kamu nak tambah lagi kuat pun boleh lah. Not easy to break. Okay. Tidak mudah pecah. Boleh lah dekat sini kan. Okay. Material untuk hose. Hose mana? Tengok. Ni hose. Nampak dia bentuk macam ni kan. Bila bentuk macam ni dia lebih apa ni? Dia lebih boleh bengkok-bengkok kan. Pernah jawab plastik boleh lah. Tapi dalam kes ni dia lebih fleksibel lah. Kan. Fleksibel. Kalau kamu tulis elastik pun boleh kan. Ciri bahan ni kan. Okay. Jadi, kenapa nak fleksibel? Easy to adjust. Mudah untuk bergerak lah. Does not tear. Tidak mudah terkoyak. Atau kamu tulis tadi, material untuk ni kuat. Ni malas nak fikir sangat lah. Malas fikir panjang. Ini kuat lah senang. Kuat. Tidak koyak. Tidak koyak. Macam tu. Ataupun tidak mudah rosak ke apa kan. Tu pun boleh juga kan kalau kamu nak jawab. Jadi jawapan ni kena fleksibel. Sebab tu cikgu suruh kamu jawab banyak answer lah. Jawapan untuk aspek dan reason yang banyak lah. Sebab dalam soalan tu minta huraikan. Tapi dalam soalan serutu jaga kan. Kamu jawab betul-betul betul-betul tepat kan. Sebab serutu dia kalau salah satu salah semua. Yang ni tak apa. Kalau ni salah, ini betul, okey lah. Okey kan. Okey, saiz kipas. Kipas ni mesti kita nak kipas yang besar. Ingat. Apa alasan tadi cikgu suruh hafal? Kalau kipas besar apa? Lebih banyak udara dia sedut. Tak ada yang lain-lain. Satu lagi. Daya yang besar. Okey, ingat. Yang besar-besar ni daya besar. Okey. Tapi tak apalah kalau kamu nak jawab lain boleh lah. More act can be besar. Ni kamu tepat lagi lah kamu jawab tadi. Kan? Bila dia pusing, dia masukkan tekanan dalam yang rendah. Jadi sedut banyak udara. Bila dalam tekanan rendah, luar tekanan tinggi, dia akan menghasilkan daya menolak daripada tekanan tinggi kat luar ni masuk ke dalam ni lah. Dia punya road ni lah, hose ni masuk terus. Sebab kawasan ni tekanan rendah. Boleh faham kan? Itu konsep dia lah. Okay, kalau kamu nak cepat, big fan, more force. Itu pun boleh. Itu pun boleh kamu jawab kan? Okay, saiz lantai, saiz floor. Ni kawasan ni. Yang ni lah saiz ni. Jadi dia pilihkan saiz yang besar, nozzle yang luas, yang besar. Ini pun sama. Bila besar melibatkan banyak. Banyak apa? Banyak habuk dapat disedut. Banyak habuk dapat disedut. Banyak habuk dapat disedut kan? Okey, cikgu teruskan. Ni. Diameter. Ni kedua tempat lain pula lah. Sekejap kan? Duduk sini. Duduk sini, okey. Diameter. Ini atas pula tu kan? Diameter of the when ataupun diameter ni lah. Diameter dia apa? Diameter dia ni lah. Diameter ni. Pemegang ni. Jadi kita pilih diameter yang kecil. Diameter yang kecil. Kenapa diameter kecil kat sini? Sebab dia akan masih kawasan mempunyai halaju yang apa? Kawasan sempit. Tinggi. Laju tinggi. Ya, ni dah masuk prinsip apa? Prinsip Bernoulli. Nampak kan? Prinsip Bernoulli. Prinsip Bernoulli menceritakan tentang gas ataupun cecair yang bergerak kan? Yang mengalir. Itu prinsip Bernoulli kan?
Okey. Jadi height velocity, laju tinggi. Kamu jawab. Bila laju tinggi, tekanan rendah. Tekanan rendah. Ini konsep prinsip Bernoulli kan. Tekanan rendah, laju tinggi. Okey. Okey, itu cerita tentang pembersih vacuum. Okey, ada apa-apa soalan nak tanya tentang pembersih vacuum ni? Ada nak tanya tak? Tak ada, bagus kan. Kalau yang tu lah kan. Kalau susah sangat, sambil buat ni, sambil tu kita menghafal. Tu. Bukan cikgu suruh kamu fizik ni kamu belajar secara menghafal. Dah dekat exam ni kena hafal lah kan. Okey. Hafal lah dekat exam. Okey. Okey, seterusnya kita masuk satu lagi bahan. Itu ni lah. Kriteria itu hydrometer. Okey, sebelum tu juga nak tanya kamu. Apakah sebenarnya fungsi hydrometer ni sebenarnya? Apa fungsi hydrometer? Siapa boleh jawab? Mengukur ketumpatan. Okey, bagus. Jadi hydrometer tugasnya mengukur ketumpatan. Katakan kamu penjual susu. Kamu kata nak hantar susu lah. Tapi susu hari ni tak banyak. Jadi kamu pun ambil kesempatan menambah air dalam susu kamu. Tapi bila pergi pada tempat penghantaran tu, orang yang datang yang nak cek susu tu asli ke tidak, dia akan guna hydrometer. Dia letak situ, dia dapati hydrometer kamu lebih tenggelam ataupun lebih terapung. Kamu rasa? Susu kamu dah campur dengan air. Dia letak hydrometer dapati lebih apa? Lebih tenggelam ke lebih terapung? Lebih tenggelam. Boleh kan? Sebab bila campur dengan air, ketumpatan susu tu jadi rendah. Faham? Bila ketumpatan tu rendah, hydrometer ni panjang dia akan turun ke bawah. Lebih tenggelam sebab ketumpatan cecair ni lebih rendah. Ingat, bila ketumpatan ni rendah, dia lebih tenggelam. Bila ketumpatan tinggi, dia lebih naik ke atas. Cikgu ada buat analogi kan. Dia ni macam ibarat orang angkat berat. Kalau orang tu orang kurus, ketumpatan rendah lah. Dia tak boleh angkat ni tinggi-tinggi. Kalau orang gemuk, dia boleh angkat. Dalam air tu ada orang gemuk. Faham? Dia angkat berat ni. Tu contohlah. Okey, ni hydrometer samalah ni. Saya tunjuk kamu ini tentang dia punya hydrometer ni 2 soalan pernah keluar dalam SPM kan. Cikgu takut walaupun tak keluar ni mungkin dia keluar dalam bentuk soalan lain ke, kamu tengok samalah kan. Okey, pertama panjang stem. Ni stem dia. Kalau tanya apa stem, kau ingat stem yang hantar surat tu, bukan kan? Okey, stem. Panjang stem. Length of the stem. Panjang-panjang. Dia nak panjang kan? Panjang kan? Kenapa nak panjang? Kita tengok sini. Kita nak ukur ketumpatan ni kan? Supaya pertama tidak tenggelam sepenuhnya dalam air ataupun menghasilkan ketumpatan rendah julat besar. Julat yang besar lah. Menghasilkan julat yang besar lebih peka. Biasanya dalam termometer pun sama. Kalau dia panjang, dia lebih peka kan? Julat yang besar. Ataupun skala yang lebih kecil. Skala lebih kecil maksudnya dia punya senggatan tu lebih banyak kita boleh buat lah. Okey kan? Okey, does not sink fully in the low density. Okey, liquid. Wide, big range. Ni julat yang besar. Sensitive, small scale division. Bila panjang ni. Kalau termometer pun ada idea yang sama macam ni juga kan. Kalau kamu jawab termometer. Okey, material of the hydrometer. Bahan. Ini kita dah bincang tadi kan. Bahan untuk hydrometer. Apa bahan yang untuk hydrometer ni? Bahan untuk hydrometer ialah seperti kaca. Kaca kan. Jadi dah cikgu terang tadi dah kat kamu. Ataupun plastik pun boleh juga kan dalam kes ini. Tapi paling yang kamu tengok tu kaca lah. Okey kan. Jadi inilah mengelakkan hakisan. Ataupun kita letaklah asid, dia tak akan merosak kan. Mungkin kalau plastik ni ada kesan sikit lah. Kalau kaca, okey lah. Dia tak ada tindak balas kimia dengan tu lah kan. Bekas tu. Okey, diameter of stem ataupun diameter batang. Jadi inilah diameter ni. Dia punya cross section dia lah. Okey, ni diameter dia. Jadi kita pilih diameter yang kecil ke besar? Kecil. Yang kecil lah. Ini pun sama juga. Kecil supaya Lebih sensitif. meningkatkan sensitivity. Dia punya kepekaan. Lebih peka. Dapat peka apa? Kamu terang pula. Peka ni apa? Mengesan perubahan kecil. Small changes. Okey, mengesan perubahan kecil. Kan? Pergi duduk sini pula.
Okey. Okey, ataupun dapat julat yang lebih besar kan. Itu contohlah. Dan okey. Ada lagi orang masuk tu je aku tengok tu. Okey. Okey, next size of bulb ataupun size bulb. Bulb dia big bulb. Ni bulb ni besar. Tadi apa cikgu cakap juga dia sama belon. Kalau bulb besar apa? Apa yang besar? Daya. Daya yang besar. angkat. Tapi dalam air jadi kita kata daya apung yang besar kan. Buoyant force, height. Begitu dengan belon. Kalau belon tu besar, daya apung yang besar. Kamu terang apa tu daya apung? Daya apung adalah air yang disesarkan. Jadi lebih banyak air disesarkan. Sebab daya apung adalah air yang disesarkan. Boleh faham? Itu daya apung berat air dabat. Prinsip Archimedes. Dabat. DA daya apung sama dengan bat. BAT berat air yang tersesar. Okay, boleh faham kan? Okay ni. Number of the lead shoot, bilangan butir pelambam. Ni ada butir pelambam dalam ni. Jadi kita pilihkan butir pelambam yang banyak dalam kes ini. Tujuan dia kalau kamu tengok ini untuk meningkatkan kestabilan. Letak sini supaya dia lebih stabil dan boleh terapung dalam keadaan tegak. Okey kan? Itu. Kalau kamu pening-pening kamu hafal je lah. Yang ni. Boleh faham? Kalau keluar soalan ni lah. Tapi itulah. Kalau skema ni lah jawapannya kan. Okey, ada soalan tak tentang hidrometer? Nampak faham je kan? Ada. Tak ada. Okey. Ada, kita teruskan. Okey. Ni rakit. Berakit-rakit ke hulu lah. Okey ni. Rakit rough. Okey kan? Kita tengok pula macam mana konsep rakit. Bentuk. Nak ubah suai rakit jadi lebih laju lah. Contohlah kan. Boat ke, laju ke, nak ubah suai rakit ni. Okey, jadi bentuk dia, kita pilih bentuk yang kita ubah suai bentuk dia supaya lebih basic dia apa? Apa basic bentuk? Aerodynamic. Bentuk larus, tajam di hadapan. Jawab macam ni. Apa alasan dia? Mengurangkan rintangan air. Mengurangkan rintangan air. Tu dan dapat mengurangkan rintangan air. Ataupun ketumpatan yang ketumpatan apa? Pilih ketumpatan yang rendah. Ketumpatan yang rendah. Kenapa kita pilih ketumpatan yang rendah? Ringan. Cikgu. Sebab ringan. Cikgu. Okey. Ringan. Ataupun Cikgu, ada soalan? boleh terapung. Okey, ada soalan? Apa tu? Apa beza streamline shape dengan aerodynamic? Okey, streamline shape ni sebenarnya dia dari segi bahasa je lah. Bentuk larus ni dia macam bentuk ikan. Ikan bagi bentuk larus kan. Aerodynamic pun lebih kurang. Aerodynamic maksudnya dia bentuk macam roket. Boleh faham? Bentuk roket yang tajam depan tu. Tu roket panggil aerodynamic. Streamline ni macam bentuk ikan sikit. Boleh faham kan? Tapi sebenarnya dia tak lari. Tak, kamu jawab mana-mana diterima. Okey kan? Boleh faham tak? Kapal terbang pakai aerodynamic je ke? Kapal terbang aerodynamic juga. Tapi sayap dia kita consider aerofoil. Sebab dia ada daya angkat. Boleh faham kan? Boleh. Terima kasih. Untuk badan dia kita consider aerodynamic. Kan? Okey. Kita teruskan. Terima kasih tanya. Okey, tengok ni pula. Saiz ni. Saiz kita kena saiz yang besar lah. Sebab apa kita nak saiz besar? Tujuan dia untuk ni jawapan umum. Jawapan dalam bahasa Melayu boleh jawab macam ni lah. Kenapa nak saiz rakit besar? Supaya banyak ramai peserta boleh duduk sini. Boleh kan? Ni jawapan umum kan. Boleh terima jawapan ni kan. Okey, yang berikutnya lapisan. Lapisan untuk ni lah. Jadi kita buat lapisan banyak sikit. Kita buat lapisan banyak. Berapa lapis lah. Tujuan dia apa? Menghasilkan daya apung yang tinggi. Apa-apa hal mesti kamu jawab daya apung yang tinggi kan. Ataupun menyesarkan lebih banyak air. Bila air banyak disesarkan, maksudnya daya apung yang tinggi. Sebab daya apung tu adalah berat air yang tersesar. Dabat. Daya apung, berat air
yang tersesak. Dabat kan? Selalu nak ingat lah. Okey, letakkan apa tu? Letakkan plastik semua ni apa dekat tepi ni lah. Ni kalau polystyrene kan, untuk tepi kan. Tujuan dia ni lah. Tak lain tak bukan menambahkan daya apung. Ataupun kamu kata boleh mengurangkan dia punya ketumpatan pun boleh kan. Tapi dalam konsep ni kamu kena lebih prefer kepada daya apung. Okey, daya apung kan. Apa ni tambah pula ni? Tengok, tambah pula kipas. Kipas untuk apa ni? Untuk bergerakkan dia. Meningkatkan daya tuja. Meningkatkan daya tuja. Bagus. Meningkatkan laju. Bertambah. Dan kamu jawab lagi tepat kan. Daya tuja bertambah. Ni contoh. Kalau ada soalan macam ni, kamu kena fikir benda ni. Kamu fikir bentuk, saiz dia macam mana, ketumpatan. Dan jangan lupa satu benda kan. Ketumpatan dengan kekuatan. Boleh? Ni tak ada kekuatan kan? Boleh juga kalau mau jawab kekuatan yang lebih tinggi kan, tidak mudah pecah, apa tulis semua kan. Okey, kita pergi pada balon iklan ataupun advertising balon. Yang ni kan. Okey, balon iklan. Ni gambar ni. Jadi kita ada tali untuk gantung ni. Balon ni akan terapung di udara dan balon ni agak balon yang besar. Okey kan? Betul kan? Dan ada gas dalam balon ni. Sekarang kita akan bincang gas apa pula dalam balon ni. Okey, pertama, apa gas yang digunakan dalam balon ni? Siapa nak cuba? Gas apa ni? Helium. Okey, gas helium. Ada lagi tak gas apa? Okey, tak apa jawapan lah. Hidrogen pun boleh kan? Kenapa kita pilih gas ni? Tidak bahaya. Ringan. Apa tu? Ringan. Ataupun siapa lagi jawab lain? Ketumpatan? Ketumpatan rendah. Ataupun low density kan? Low density. Okey. Ataupun kita kata, ni ketumpatan pula ni. Ketumpatan ni merujuk pada kain ni. Kain apa tu? Kain ke apa? Bukan kain, panggil apa? Bahan. Balon tu lah. Bahan balon tu. Jadi kita boleh ketumpatan yang rendah. Balon tu ketumpatan rendah. Alasan dia ringan juga. Senang. Elastik kenyal. Balon ni kenyal apa? Kekenyalan yang tinggi. Apa alasannya? Tidak mudah pecah dengan daya yang tinggi. Dapat menahan daya yang tinggi. Tidak mudah pecah. Not burst. Kan? Tidak pecah. Ataupun tadi jawapan tadi ingat. Mudah kembali ke bentuk asal. Bila dah angin dah keluar, dia boleh balik ke bentuk asal dia lah. Sebab dia meregang kan. Ini idea yang sama lagi satu lah. Kekuatan. Kekuatan yang tinggi. Alasan tidak Tidak pecah. dah tahan lama. Tidak bocor. Nak terang sikit benda ni. Banyak sikit jawab kan. Supaya bantu kamu yang ni. Okey, ni pula. Dia lari mana ni? Tak sini pula. Okey. Sini lah. Tak kena kan. Ciri balon. Ciri balon. Balon macam mana ni ciri dia? Tengok. Dia bagi tahu ni. Waterproof. Kalis air. Kalis udara. Apa alasan kamu? Kita nak pilih ni sebagai waterproof balon. Kenapa? Tak mudah pecah. Tak mudah pecah. Sebenarnya bila dah kalis udara maksudnya gas tidak bolos lah kan. Ataupun gas not lost. Lost maksudnya tak keluar lah. Elak resapan keluar gas daripada balon tu lah. Okey kan. Okey, bahan balon. Apa bahan balon? Kamu nak jawab apa? Dia bahan. Nylon. Nylon. Sebut nylon bahan dia. Kita sebut nama bahan tu. Ingat, bila ingat nylon apa? Kuat. Mesti ingat kuat dan Ringan. ringan. Tu kan. Kuat dan ringan, tahan koyak semua ni. Ni sikit sebanyak boleh bantu kamu lah kan. Okey, saiz balon tadi cikgu dah cakap dah. Saiz balon besar sama dengan hidrometer tadi. Dia punya bak bawah tu besar. Saiz balon yang besar. Alasan yang sama dengan hidrometer apa dia? Apa tadi? Saiz balon yang besar. Okey, apa dia ni? Apa Alia? Ain Alia. Apa rasa jawapan? Ataupun Mastura, apa jawapan? Daya Alasan? apung. Okey, Mastura apa? Daya apungan tinggi. Ya, daya apung yang tinggi. Itu modal dia kan. Bila saiz besar, daya apung yang besar. Tu yang tinggi lah.
Okey kan. Yang large, dia kata large air displace. Okey. Large buoyant force, daya apung yang lebih besar. Isu padu. Udara sesar lebih besar. Cikgu pun terbelit lidah lah nak sebut. Okey, boleh kan? Okey, boleh. Alhamdulillah. Tak ada masalah. Ada soalan nak tanya tentang ni, belon ni? Belon ni soalan Tak ada. SPM ni kan? Cikgu jadikan dia sebagai satu ni lah. Supaya kamu mudah lah nak faham kan? Okey. Ni soalan SPM juga. Perahu layar ataupun sailboat. Ni. Perahu layar ni kan. Tengok macam mana. Perahu layar. Ada tiang. Ada papan luncur sini. Sail. Dia punya layar. Sail kan. Papan luncur permukaan yang apa? Bila ada permukaan, kamu akan jawab dua. Licin. Ya, licin dengan kasar lah. Tapi dalam kini kamu pilih licin kan? Kan? Kamu pilih licin. Jadi Hazrik jawab licin kan? Ya. Licin apa alasan Hazrik? Kurang daya geseran. Okey, bagus. Licin kurang daya geseran. Kan? Kurang daya geseran. Bagus. Bentuk. Bentuk. Siapa nak cuba jawab? Khalidah akan jawab. Siapa jawab? Aerodinamik. Aerodinamik. Bentuk aerodinamik ataupun larus tadi yang kamu tanya tadi kan. Pun boleh kan. Tajam di hadapan kan. Streamline. Jadi alasan dia apa tu? Kurang rintangan angin. Kurang rintangan angin kan. Lama-lama kamu dah jemu dah. Apa soalan macam ni tak habis nak tanya. Jadi itulah cikgu cakap. Tak susah kan. Lala-lala kamu dah hafal. Bila kamu dah hafal, bila periksa cepat kamu jawab kan. Dengan pantas. Tapi ingat kan, jawab buat jadual paling baik kan. Buat table. Tak dapat markah pun buat jadual. Tapi kalau buat jadual tu lebih kemas dan kamu nampak markah kamu boleh hilang dekat mana. Okey kan. Okey. Ketumpatan dah tentu. Cikgu lajukan sikit lah. Ketumpatan rendah. Ni duk ulang benda yang sama je lah kan. Kita pilih ketumpatan rendah. Dia kata strong material, carbon composite, fiberglass. Bahan. Nanti bahannya ni bahan kuat. Tak apalah. Cikgu terang ni kan. Kamu boleh jawab macam ni. Reason dia apa? Ketumpatan rendah. Ringan. Mudah. Ringan dan mudah terapung. Pun boleh kan. Easy to float. Ni. Yang lain pun boleh lah. Withstand the high force of wave. Ni kalau jawab lebih lah. Menahan daya yang tinggi, ombak yang kuat kan. Ni. Lebih laju bertambah. Sudah ringan, laju bertambah lah. Sebab inertia dah kurang, betul tak? Itu idea tu lah kan. Dan ketumpatan rendah. Jisim pun rendah. Okey. Kekuatan bahan. Kekuatan bahan yang tinggi. Kekuatan bahan. Ni silap ni betul ni kan. Ni tersilap ni kan. Bahan dia lah kan. Jenis bahan. Waterproof. Kan. Ataupun menjawab nylon. Jenis bahan dia boleh kan. Untuk bahan tu. Jadi to avoid the sail absorb water. Ini untuk waterproof. Okay. Avoid sail become heavier. Ini pun sama waterproof. Kalau diserap air je berat lah ni. Sail lighter. Boleh jugalah kalau dah tak serap air jadi sail lighter. Kalau kamu pilih kuat, not easy. Not easy tu apa? Dia ada ni lah. Not easy to tear off. Tidak mudah koyak. Kan? Kalau kamu pilih kuat. Lain-lain pun sama lah. Elak layar serap air ni sama lah dengan atas kan. Elak layar berat, layar ringan, tidak mudah koyak. Ini idea-idea yang kamu kena jawab nanti kan. Jadi sikit sebanyak waterproof ni kita guna dalam balon dan juga guna dalam sail. Betul tak kan? Nampak tak kan? Jadi kamu kena ni lah. Tengoklah macam mana jawab soalan ni kan. Okay, size of the sail. Kecil ke besar? Siapa nak jawab ni? Cikgu panggil Besar. Besar. besar kan? Okay. Saiz dia besar. Apa alasan tu? Dapat memerangkap Dah banyak Angin. udara. udara. Udara banyak. Okey, itu kamu jawab betul. Kalau Betul. besar More ni, quantity supply. bila dah besar, daya pun besar kan? Kalau kamu jawab lah. Daya besar ataupun dapat merangkap udara yang banyak. Bila merangkap udara banyak, dia akan menghasilkan daya yang lebih besar. Ini macam kipas tadi lah. Kipas besar,
daya besar. Boleh kan? Tu idea dia dekat sama kan. Cikgu nak bagi kamu nampak kan persamaan semua ni kan. Okey, kita teruskan lagi. Penyembur minyak wangi. Ni orang suka lah. Wangi-wangi ni sukalah kan. Penyembur minyak wangi. Okey, ni dia ada bola pemicit bersaiz besar. Kita boleh besar lah supaya banyak udara boleh kita kumpul kat sini. Ingat, besar, banyak. Bila kata besar, banyak. Banyak udara. Bila sempit, dia sempit. Diameter yang lebih sempit di tiub tengah. Sempit maksudnya apa? Dia akan menghasilkan halaju yang tinggi. Tinggi. Halaju tinggi, tekanan yang rendah. Okay, kan? Halaju tinggi, tekanan yang rendah. Boleh kan? Ni. Narrow, muncung yang sempit. Ni. Apa alasannya? Sama jugalah kalau kamu jawab macam tu kan. Okey, pewangi tak apalah. Tengok kan. Pertama kita pilih saiz bola pemicit. Saiz bola pemicit yang besar. Betul? Besar. Besar alasan dia banyak udara. Bila banyak udara kamu tekan, banyak tekanan yang tinggi akan terhasil. Boleh faham kan? Banyak udara, tekanan lebih banyak. Sebab tekanan udara merujuk pada berapa kerap cecair itu menghentam permukaan bekas. Okey kan? Itu contoh dah. Jadi bekas ni dalam ni ada udara, dia hentam permukaan ni. Bila banyak udara, tekanan pun tinggi. Bila kamu tekan, dia akan keluar gas dengan tekanan yang tinggi. Okey. Kekenyalan. Ada ulang benda ni je lah kan. Elastik, bola yang kenyal, height. Kekenyalan. Apa dia? Apa alasan dia? Dapat kembali bentuk asal. Dah ada kita boleh hafal kan? Kembali ke bentuk asal, mudah kembali ke bentuk asal ataupun kata dekat sini easy to okay, less compression force required. Jadi kurang daya mampatan diperlukan lah. Jadi kamu tekan ni dia boleh tekan lah. Tu maksud dia kan. Okey. Diameter ohmic tube. Diameter kat tengah ni. Ni senanglah. Tiub tengah ni tadi sempit. Kecil. Alasan dia apa tadi? Tekanan tinggi. Tekanan tinggi. Betul tak tekanan tinggi? Tekanan rendah. Tekanan rendah. Sebab Halaju sempit, tinggi. halaju Halaju tinggi. tinggi. Boleh. Bila halaju tinggi, tekanan sini rendah. Prinsip apa? Bernoulli. Bernoulli. Prinsip Bernoulli. Ingat, nama Bernoulli kamu kena eja betul-betul kalau soalan keluar. Jangan silap eja. Bernoulli yang susah nak eja. Lagi satu siapa? Archimedes. Itu pun susah nak eja nama tu. Kan? Jadi kamu kena ingat nama-nama tu. Okey. Okey, jenis nozzle. Jenis nozzle jenis macam mana? Jenis sempit bagi sini. Okey, alasan dia tengok sini. Dia kata liquid carry out from the nozzle is tiny droplet. Dia menghasilkan semburan yang lebih halus. Ataupun bila sembur dia akan menghasilkan kawasan yang lebih luas. Ini large coverage. Ni. Boleh faham ke kan? Ni. Perlu dikecil supaya dia keluar dalam bentuk inilah liputan yang luas. Ni contohlah. Okey, pelajaran. Boleh kan soalan ni? Kalau dia tak keluar pun dia keluar dalam bentuk soalan lain. Kau boleh tengok lah. Tapi cikgu target bab-bab ni lah kan. Keluar kan. Tapi cikgu buat soalan SPM je ni. Supaya kamu tengok betul kan. Okey. Kita pergi pada